Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma sya Allah, la quwwata illa billahi ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada petang ini. Sebagaimana biasa untuk kita menyambung pembacaan kitab 40 hadis akhlak mulia yang dikarang dihimpunkan hadisnya oleh Syekhna Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan daripada usaha beliau, daripada ilmu beliau dan juga daripada ilmu guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan yang baru masuk sama-sama dengan kita dalam sesi live Facebook kita di Klinik Ngaji Kubat Center. Yang mengucapkan salam, saya jawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Elvira, Puan Nurizita, Puan Siti Hajar, Puan Raja Fauziah dan juga sahabat-sahabat yang lain lah, insya-Allah. Baik, petang ni kita sambung sedikit beberapa waktu untuk kita dengarkan lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk panduan hidup kita. Hadis yang ke-22 di bawah tajuk menghargai kebaikan orang lain. Wa anhu bihi qala an Usamah ibni Zaidin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fi thana, rawahu Tirmizi. Dalam riwayat yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashkurullah man la yashkurun nas, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Baik, artinya daripada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Sayyidina Usamah bin Zaid adalah cucu angkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menerima suatu kebaikan daripada orang lain, lalu dia berkata kepada orang yang membuat kebaikan itu, dia terima satu kebaikan, orang buat baik dengan dia, dia ucapkan pada orang itu dengan ucapan apa? Jazakallahu khaira. Yakni jaza itu, kalau kita belajar ataupun kita tengok terjemah harfiah atau dipecah-pecahkan kalimah, sebagaimana yang tuan-tuan puan-puan belajar dengan Ustaz Usni pada pagi tadi, jaza itu adalah membalas. Kaf di situ adalah maf'ul muqaddam yang dikedepankan kerana dia dalam bentuk dhamir. Ka itu adalah anta lah, kamu. Allah adalah fa'il, iaitu yang memberi balas itu. Jazakallahu. Kemudian apa yang dibalasnya adalah kebaikan. Saya tulis sikit boleh kot ya? Saya tulis sikit supaya kita nampaklah ucapan ini. Baik. Ucapan dia adalah jazakallah khaira. Okey. Jaza ini adalah fa'ilnya. Kaf ini adalah maf'ulnya. Kemudian Allah ini adalah fa'ilnya. Kemudian ini adalah maf'ul yang kedua. Dhamir ini kena ditukarlah. Dhamir dalam bentuk maf'ul kena ditukarkan ikut pada kesesuaian. Kalau lelaki yang kita nak ucapkan itu, terima kasih, jazakallahu khairah. Kalau perempuan yang kita nak ucapkan itu, jazakillahu khairah. Dan pastikanlah cara menyebutnya adalah betul lah. Cara menyebutnya adalah betul.
Maksudnya kalau kita sebutkan pada lelaki jazakallah, dan Allah itu lafaznya tebal lah, lafzul jalalah di situ Allah, jazakallah. Dan kalau di bawah untuk perempuan jazakillah, killah. Jadi pada Allah itu sebutannya nipis. Jangan terbalik pula. Jazakallah. Jazakallah. Itu tak cantik lah, tak fasih lah sebutannya. Ataupun jazakillah. Lagi pelik. Kan jazakillah. Dia susahlah nak menyebutnya. Jadi jazakallah, kemudian jazakillah. Jazakallah, jazakillah. Khaira samalah kebaikan. Jadi ini adalah kaedah kita menyebutkan ataupun ucapan terima kasih kita kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Yang membawa maksud, ini fi'ilnya perbuatan membalas. Siapa yang dapat balasan itu maf'ul, iaitu kamu. Kemudian siapa yang memberi balasan itu Allah. Dan apa yang dibalas adalah khairah, kebaikan. Maka apabila orang buat baik dengan kita, kita ucapkan doa ini. Dia satu uslub doa lah. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan bagi orang yang buat baik tadi dengan apa? Khairah, dengan kebaikan juga. Kebaikan itu adalah dengan bentuk pahala yang banyak ataupun kemudahan dalam urusan kehidupan sehariannya. Dan kita boleh tambah lagi, tak semestinya kita kata apa? Tak semestinya doa ataupun ucapan terima kasih kita itu adalah hanya sekadar jazakallahu khairah. Bahkan kita boleh tambah lagi di belakang ni. Khairan kathira. Kita boleh tambah lagi dengan kathira. Sebanyak-banyaknya. Dengan pahala, dengan kathira, sebanyak-banyaknya. Kemudian kita boleh pula tambahkan lagi kan. Nak doakan dia lagi, tambah lagi, boleh je. Warazaqaka rizqan wasi'a, contoh dia. Nak doa berbola. Warazaqaka ataupun warazaqaki rizqan wasi'a kathiran. Boleh, tak kisahlah. Sifat tu boleh saja ditambah macam-macam kan. Apakah dia maksud warazaqaka rizqan wasi'an ataupun rizqan kathira? Maksud dia adalah dan mudah-mudahan ataupun semoga Allah merezekikan kepada kamu dengan rizqan, rezeki yang kathira, yang banyak, yang wasi'ah, yang luas. Jadi dia tolong kita. Kalau dia bantu kita, maknanya dia dah berkongsi rezekinya kepada kita. Maka kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan kamu ni dengan dibagi pahala yang banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas kebaikan yang kamu beri kepada aku dengan Allah beri pula kebaikan kepada kamu. Kamu kongsi rezeki kamu dengan aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas dengan ditambahkan rezeki kamu pula. Jadi orang pepatah kita pun katakan, orang apa buat baik dibalas dengan dibalas baik. Macam mana ke pepatah tu? Buat baik berpada-pada itu bukan. Ada satu pepatah kan? Kan? Buat baik balas baik, kan? Buat baik balas dengan kebaikan. Baik. Maka kata Nabi SAW, kalau orang tu dapat kebaikan, dia ucap jazakallahu khairah tadi, maka orang itu sebenarnya telah memujinya dengan pujian yang tinggi. Maknanya dia telah ucapkan terima kasih lah. Dia pandai untuk mengucapkan terima kasih dan dia telah pun memberikan satu pujian. Puji kenapa? Sebab orang buat baik. Orang buat baik, antara adab dia adalah apabila kita menerima kebaikan orang, dipuji. Apabila kita dapat keburukan daripada orang lain, maka kita sabar dan kita senyap. Itu satu keaiban, satu keburukan yang ditimpakan oleh orang lain kepada kita. Maka bila orang buat baik, kita puji. Bila orang buat jahat, jangan disebar-sebarkan kejahatan dia. Itu kaedah ataupun adab kita dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, puji tu janganlah puji lebih-lebih sangat pula. Takut-takut dia jadi bodek. Kalau puji lebih-lebih sangat, dia boleh jadi bodek. Tambah lagi kalau puji depan orang lain,
Dia kadang-kadang daripada intonasi pun boleh nampak ada maslahat. Boleh nampak ada maslahat. Contoh dia apa? Contoh kawan belanja kita makan lah. Kan, kawan belanja kita makan. Kita pujilah, Alhamdulillah, orang kaya baru ni. Mudah-mudahan luas lagi rezeki kamu. Belanja aku makan, kenyangkan perut aku. Mudah-mudahan Allah kenyangkan perut kamu sampai dalam syurga besok. Kita ucap ucapan-ucapan yang macam itu, kan? Walaupun tak tahu istilah dia dalam bahasa Arab, lafaz dalam bahasa Arab, tak apalah, kita doakan dia apa sahaja dengan kebaikan. Kan? Jadi kadang-kadang kalau terlebih-lebih sangat puji, ya Allah, handsome-nya kamu. Di dalam dunia ni tak ada dah yang lebih handsome daripada kamu. Susah nak cari orang kaya yang macam kamu ni. Besok belanja aku lagi ya. Contoh kan. Jadi dia angkat-angkat, dia dilambung-lambung tu kadang-kadang boleh jadi bodek. Jadi puji sekadarnya. Dan lebih baik pujian itu adalah berbentuk doa, kan. Kita doakan kebaikan untuk dia. Sebenarnya kata Nabi SAW, maka kamu telah puji dia dengan satu pujian yang tinggi apabila kamu mendoakan Allah membalaskan untuk kebaikan yang kamu buat tadi, yang mana kamu berikan kebaikan itu kepada aku. Okey? Boleh doalah apa saja doa yang baik kalau kita dapat kebaikan daripada orang lain. Orang tu sanggup spend masa dia untuk kita. Kita doakan pula, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyingkatkan masamu untuk hisap di hari kiamat kelak. Tak kisahlah. Dia bagi masa dia, kamu spend masa kamu banyak untuk aku, untuk tolong aku. Mudah-mudahan Allah lapangkan masa kamu untuk akhirat kamu. Kan diberikan masa yang baik, disingkatkan masa hisap kamu. Dia tolong orang yang dalam kesusahan. Kita yang tengah susah, dia tolong macam tu. Kita doakan dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan kesusahan kamu nanti di hari kiamat. Dunia ni pun kita boleh juga doakan. Dia doakan kita, ya Allah, engkau hari ni melapangkan sedikit daripada kesusahan aku. Aku susah ni, kau tolong settlekan benda-benda yang aku runsing, ataupun settlekan benda-benda yang aku susah. Kau bantu aku. Mudah-mudahan Allah bantu pula engkau nanti di hari kiamat. Di hari yang semua orang rasa susah, Allah Ta'ala berkat daripada engkau tolong aku ni pada hari ni, hilang susah aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan susah kamu pula nanti di hari akhirat. Bahkan di dunia ni juga. Kalau pepatah tu pun ada sebutkan, hari ni hari kita. Hari ni hari dia. Mana tahu besok-besok hari kita. Ataupun hari ni hari kita. Mana tahu besok-besok hari dia. Hari ni yang susah tu kita. Ya, Allah tolong dengan didatangkan orang macam dia. Mana tahu nanti satu ketika dia pula yang susah. Allah datangkan, sama ada kita ataupun orang lain, tak kisahlah. Tapi untuk meringankan kesusahan dia. Maka ucapan-ucapan seperti ini adalah baik. Dan dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Syarat dia kena pandai untuk ucap terima kasih. Pandai ucapkan terima kasih. Sebab orang yang tak reti nak ucap terima kasih pada manusia, maka hakikatnya dia tidak pun bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab hakikatnya Allah Ta'ala juga yang hantarkan orang tu untuk bantu dia, untuk mempermudahkan urusan dia. Kalau yang wasilah tadi tu, sebab untuk dia dapat kebaikan tadi pun dia tak hargai, masakan dia nak hargai yang hakikat menghantarkan kepada dia tu. Kan, jadi dia kena pandai berterima kasih dulu kepada orang yang jadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Sebab tu ada zikir tu, kan. Ada ingatan tu. Sebenarnya yang paling banyak jasa kepada kita siapa? Yang paling banyak jasa kita sebenarnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jasa baginda tu tak ternilai. Kalau tak kerana baginda yang bawa agama kepada kita atas muka bumi ni, kita hidup jahil. Kita hidup dalam kegelapan, kejahilan, tak tahu mana arah kalau tak ada agama. Jadi berkat kehadiran Nabi itu, turunnya Al-Quran kepada Rasulullah, panduan hidup kita. Berkat kehidupan Nabi, Nabi sabdakan hadis-hadis Nabi. Para sahabat hidup dengan Rasulullah, dapat banyak manfaat jasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita pada hari ini hidup dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling banyak berjasa. Sebab itu ada satu ungkapan, ungkapan zikir untuk kita mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Macam mana ucapan dia? Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Itu ucapan yang terbaik untuk kita. Sebenarnya hakikat dia kita mengamalkan hadis yang tadi. Kita dapat kebaikan. Siapa dia yang paling banyak bagi kebaikan kepada kita dalam hidup kita kalau bukan bentuk kebaikan itu adalah iman. Ramai orang dapat kebaikan macam-macam bentuk. Orang tolong angkat barang, orang tolong bagi duit, orang tolong bagi makanan, bagi kenyangkan, orang tolong macam-macam benda lah orang boleh tolong. Tapi sebenarnya hakikat pertolongan yang paling besar adalah tolong sampaikan kepada kita perkara yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Iaitulah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebabkan itu, ucapan itu kita ucapkan lahir daripada hati yang paling dalam. Ya Allah, Engkau hantarkan seorang Rasul, Engkau hantarkan seorang utusan. Terima kasih banyak ya Allah. Tapi kita syukur pada Allah dengan cara kita terima kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada Rasulullah tu diucapkan macam mana? Jazallahu anna. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ini bacalah bila-bila pun, tak ada masalah. Baca lepas solat boleh. Bila-bila kita terasa nikmat kita ada iman. Sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Boleh nampak Harap-harapnya boleh nampak lah. Okey, baik. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan balasan bagi pihak kami kepada sayyidana, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang layak baginya. Kita tak tahu nak balas jasa Nabi ni macam mana. Kan nak balas jasa Nabi ni kita tak tahu macam mana. Jadi kita ucapkan ucapan itu. Moga Allah membalas kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang selayaknya baginya. Kan, selayaknya baginya. Maknanya dengan satu kebaikan yang tidak terhingga. Dan dengan cara kita berterima kasih kepada Nabi, sebenarnya itu adalah salah satu cara kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah bagi kita banyak sangat dah kelebihan. Dipilih jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun tidak dapat duduk di kalangan para sahabat di zaman Nabi, kita lahir 1400 tahun ke belakang. Tapi banyak nikmat yang dikurniakan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dipilih jadi umat itu. Kan, yang paling bongsu lahir umurnya tak panjang mana pun, 60-70 tahun. Tapi yang paling awal dapat masuk syurga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara nikmat-nikmat. Dosanya diampunkan dengan istighfar. Banyak tempat-tempat untuk kafarah kepada dosa-dosa. Diberikan syariat dengan syariat yang mudah. Banyak sangat benda-benda yang Allah Ta'ala bagi berkat daripada kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapkanlah jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Moga Allah membalas kepada junjungan besar Nabi kita dengan apa yang layak baginya. Kan, yang layak baginya. Baik, terus. Boleh Jadi kita kena pandai berterima kasih kepada orang supaya kita menzahirkan kesyukuran kita pada Allah. Pandai terima kasih kat orang, pandailah syukur pada Allah. Orang yang tak reti ucap terima kasih pada orang, sebenarnya hakikatnya dia bohong sajalah kalau dia kata aku ni syukur pada Allah, cuma aku malas nak ucap terima kasih je pada orang. Tidak. Sebagai orang yang menerima kebaikan, menjadi tanggungjawab kita untuk menghargainya dengan cara ucap terima kasih. Tapi kena ingat, kena faham bahawa orang yang memberikan kebaikan tadi, hendaklah dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk balasannya. Jangan terbalik.
Terbalik tu macam mana? Terbalik tu macam ni. Sepatutnya orang yang dapat kebaikan dia kena ucap terima kasih. Tapi dia tak ucap terima kasih. Orang yang memberi kebaikan sepatutnya dia tak perlu pun mengharap terima kasih tu. Sebab dia tahu pembalasannya adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Atas Allah lah nak bagi balas kita tu mengikut kepada kadar keikhlasan dalam amalan kita. Kita bantu orang, yang bantu tadi jangan dia pula mengharapkan terima kasih. Kerana apa? Kerana hakikat dia sedang berurusan dengan Allah Ta'ala. Bukan dengan makhluk tu. Makhluk tu jadi asbab saja. Sebab ada dia yang susah tadi, kita bantu dia. Ya, maka hakikatnya kita sedang berurusan dengan Allah. Kerana Allah minta kita untuk bantu dia, maka kita bantu dia. Sama ada dia ucap terima kasih atau dia tak ucap terima kasih, itu bukan hal kita yang memberi tadi. Tetapi bagi yang menerima, tanggungjawab dia. Dah dibantu, dia ucap terima kasih. Jangan terbalik. Terbalik tu, kalau bantu seseorang, dia harap terima kasih. Kalau tak terima kasih, dia tak bantu. Pun susah juga. Dan itu pun kebiasaannya akan menjadi ujian lah. Ia akan menjadi ujian bagi orang yang membantu. Sebenarnya pada siapa yang diharapkan ganjaran? Dengan terima kasih dia tu, dia bagi tadi, dapat terima kasih tu. Terima kasih tu apa yang dia boleh buat? Kalau dia yang memberi tadi. Dia dapat kenyang dengan terima kasih orang tu. Kan? Dia dapat, jadi kaya raya dengan terima kasih orang tu. Tak. Dia tak dapat apa pun. Kan? Sebab sebenarnya apa yang dia buat adalah, yang akan bagi balik pada dia tu adalah Allah. Jadi kenapa perlu menggantungkan amalan dia tadi tu dengan ucapan terima kasih orang? Dia tak perlu pun. Orang yang buat baik, dia tak perlu pun ucapan terima kasih orang. Tapi itu dah jadi satu kebiasaan kita kan. Bila kita buat baik je, kalau tak dibalas dengan kebaikan, sekurang-kurangnya ucapan terima kasih tu, yang memberi tadi terasa hatilah dia. Tu jadi ujian. Kan, aku tiap-tiap bulan sponsor dia. Kan, dia mengaji tu, yuran dia aku bayar kan tiap-tiap bulan. Haram tak ucap terima kasih. Tu orang Perak panggil macam tu lah. Haram tak ucap tu maksudnya langsung tak diberikan. Tu dia orang Perak panggil haram. Haram tak ucap terima kasih. Maksudnya tak ucap langsung perkataan terima kasih. Jadi tak adalah jenis orang macam ni baik tak payah bagi. Tak ada ucap terima kasih. Tak. Jangan. Walaupun tidak kita dapati akan ucapan terima kasih, sebenarnya telah pun Allah Ta'ala kurniakan kepada kita banyak kebaikan daripada bantuan kita kepada hamba-hamba Allah yang lain. Jadi jangan harapkan terima kasih makhluk. Tapi harapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun yang menerima kebaikan, kita ulang sekali lagi tadi, yang menerima kebaikan, tanggungjawab dia, adab dia, dia dah terima kebaikan, dia kena ucap terima kasih. Sebab apa? Man lam yashkurillah, lam yashkurin nas. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai ucap terima kasih pada makhluk, pada manusia, hakikatnya dia tak reti pun nak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sabdaan Nabi SAW. Jadi jelas ya. Terima kasih Puan Siti Hawa. Itu pepatahnya. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Kan? Jadi budi orang tadi kita berbahasa. Itu betul? Betul. Budi orang, kita dapat budi kebaikan orang. Berbahasa tu apa kan? Terima kasih. Bercakaplah. Ucap pada dia terima kasih. Doakan dia baik-baik. Kan? Jadi dalam keadaan macam itu akan jadi harmoni keadaannya. Okey, kita baca sikit keterangan daripada Fadilatul Syekh. Semua orang yang hidup di dunia ini memerlukan kepada bantuan orang lain, sama ada banyak ataupun sedikit. Jadi tak ada orang yang dia boleh dabik dada. I don't need anyone in my life. Dia kata, saya tak perlukan apa pun juga bantuan daripada orang lain. Tak. Paling kurang sekali, kita meninggal, orang juga kena tolong uruskan jenazah kita. Ke ada boleh buat pilihan urus jenazah sendiri. Waktu ambil bayar khairat kematian tu, ada choice kan. Awak nak kami datang tolong urus ke ataupun awak urus diri awak sendiri. Awak kapankan diri awak, awak mandikan diri awak, awak kapankan diri awak, awak hantarlah diri awak sendiri ke tanah perkuburan, awak gali kubur sendiri, awak pun masuk dalam kubur sendiri, awak kambus sendiri. Boleh gitu? Tak. Takkan ada. Walau sesombong mana pun kita kata kita tak perlukan sesiapa pun atas muka bumi ni, sebenarnya membohong. Sebab akhir kehidupan kita tetap kita akan perlukan orang untuk uruskan semua tu. Mandikan kita, kapankan kita, solatkan jenazah kita.
hantarkan kita ke kuburan, galikan kubur kita, turunkan kita ke liang lahat, dan akhirnya dibantu untuk kambuskan balik tanah. Tak, semua orang lain buat. Semua orang lain buat. Kalau orang buat sendiri, awal-awal orang larilah kan. Memang tak ada lah orang buat sendiri kan. Jadi jangan sombong. Setiap orang yang hidup di dunia ini memerlukan bantuan orang lain. Bahkan kita hidup saling memerlukan. Saling memerlukan. Maka sebab tu kita kena terapkan akhlak-akhlak yang baik. Setiap daripada kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Bila kita faham konsep itu, takkan ada ruang untuk kita sombong dengan orang. Kan? Takkan ada ruang untuk kita sombong dengan orang lain. Tidak ada siapa yang boleh hidup bersendirian di dalam semua hal tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, kita hendaklah menghargai segala bentuk sumbangan, pertolongan dan juga peranan orang lain. Kita jadi kita pada hari ini pun kerana orang lain. Kalau orang berniaga paling perlukan orang lain. Kalau dia jual barang, tak ada pembeli. Pembeli itu siapa? Pembeli itu kan orang lain. Kan? Jadi orang berniaga perlukan pembeli. Orang yang mengajar perlukan ada pelajar. Kan begitu? Kan? Orang yang memasak perlu ada orang yang makan. Jadi setiap pada kehidupan kita tu perlukan khidmat ataupun sokongan, bantuan, pertolongan daripada orang lain. Peranan tu banyak sangat peranan orang lain dalam hidup kita. Belajarlah menghargai. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain itu ialah orang yang tidak memahami hakikat kehidupan ini, kata Syekh. Jadi hendaklah kita balas kebaikan dengan kebaikan. Atau sekurang-kurangnya kita ucapkan terima kasihlah pada orang yang telah berjasa kepada kita. Misalnya kita ucapkan terima kasih atau ditambah lagi dengan doa, semoga Allah balas jasamu dengan balasan yang berlipat kali ganda dan seumpamanya. Apabila kita menghargai jasa orang lain terhadap kita dengan membalas kebaikannya dengan kebaikan, ucapan terima kasih dan juga doa, maka orang yang menolong kita tadi akan lebih bersemangat untuk bantu kita pada masa yang akan datang. Ini psikologi semua orang tak boleh nafi. Orang yang buat baik dengan kita, kan? Ataupun kita buat baik dengan orang, kalau orang tu ucap terima kasih, ada tak orang yang dalam hati dia rasa sangat tak senang? Kan? Saya tolong. Waktu dia bagi tu, kawan tu belum cakap apa-apa lagi kan. Tolong, saya tak nak dengar perkataan terima kasih. Ada ke macam tu? Tak ada lah kan. Pelik lah kan. Kita tetap akan rasa suka. Orang ni pandai hargai kita. Kalau orang ni pandai hargai kita, maka memang akan semangat lagi untuk kita tolong dia. Kan orang yang pandai berterima kasih itu akan lebih mudah untuk dibantu dia lagi dan lagi dan lagi di masa akan datang, kerana orang yang pandai menghargai dia akan dihargai. Kan orang yang pandai menghargai, maka dia juga akan dihargai. Akhirnya kita telah berjaya menggalakkan orang lain untuk terus melakukan kebaikan. Tapi kalau jasanya tidak dihargai, mungkin yang demikian itu akan menjadikannya malas atau kurang semangat untuk membantu kita pada masa yang akan datang. Walau bagaimanapun, maknanya taklah kita buat sesuatu tu kerana mengharapkan balasan, balasan orang tu. Tapi yang kita harapkan sebenarnya adalah balasan daripada Allah. Semangat yang kita hendakkan sebenarnya adalah semangat apa yang kita lakukan tu kerana Allah. Maka baiklah kalau kita dapat buat sesuatu kebaikan, orang tu balas kebaikan. Tapi kalau tak dapat, maka pengharapan kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa ucap terima kasihlah. Dalam kehidupan kita ni ada keadaan kadang-kadang orang lupa nak ucap terima kasih. Kan? Jadi kita pun jangan kecil hatilah kalau orang tak ucap terima kasih. Ada keadaan orang tak ingat. Syekh kata dua keadaan kan. Kadang-kadang orang lupa nak ucap terima kasih ni sebab dua keadaan. Sama ada dia terlalu sedih ataupun keadaan dia terlalu gembira. Boleh jadi lupa dia nak ucap terima kasih kepada orang yang bagi kebaikan kepada dia. Boleh jadilah kan. Dan ada jugalah masalah attitude tu mungkin adalah. Ada juga jenis orang yang macam tu, nak buat no hand aja kan. Ada orang yang lebih berpandangan yang lebih berpandangan teruk lagi daripada itu, kadang-kadang datang daripada ahli keluarga sendiri. Itu saya kata boleh jadi ujian. Kita bantu ahli keluarga kita, ahli keluarga sendiri tak ucap terima kasih. Kenapa? Mungkin ada dalam pandangan mereka ataupun dalam pemikiran mereka, memang selayaknya lah kamu bantu aku, kamu keluarga aku.
Kan jadi apa perlunya ucapan terima kasih itu, dah memang tanggungjawab kamulah kan. Kamu, aku susah, siapa lagi aku nak harap? Kamulah. Jadi bila dia ambil, dia hanya ingat bahawa yang dia ambil itu adalah tanggungjawab orang tu sahaja. Kadang-kadang ada attitude yang macam itu. Jadi kita pula lah jadi ujian, nak teruskan buat baik dengan dia ke atau kita nak stop hanya kerana dia tak ucap terima kasih. Tak, teruskan saja buat kebaikan itu dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau apa juga respon daripada orang yang kita buat baik tadi, sama ada dia balas kebaikan kita atau tidak membalas kebaikan kita, atau lebih buruk daripada itu, dia balas kebaikan tu dengan keburukan, dia maki pula lagi kita. Sabarlah, kerana ganjaran kita adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sukarlah, memang bukan mudah. Memang bukan mudah. Jadi contoh tadi contoh orang yang terima kasih, lupa nak ucap terima kasih sebab terlalu sedih. Contohnya, tuan-tuan perempuan boleh tengok dalam hadisul ifki. Dalam Sahih Bukhari ada disebut panjang hadisnya. Hadisul ifki, hadis tentang fitnah yang dilemparkan kepada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, dalam hadis tu panjang kisah kan, yang akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha daripada fitnah yang dilemparkan kepada beliau. Kan turun ayat Quran. Jadi bila dah turun ayat Quran tu, Nabi suruh sampaikan, seronoknya Sayyidina Abu Bakar, ayah kepada Sayyidatina Aisyah, kerana anaknya sudah dibebaskan daripada tuduhan zina kan, dengan Safwan bin Mu'attal kalau tak silap saya, yang dituduh melakukan perbuatan tak baik ketika mana dalam permusafiran yang Sayyidatina Aisyah hilang rantai tu. Yang akhirnya ketika mana dapat berita turun ayat membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada pertuduhan itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu suruh Sayyidatina Aisyah, kamu pergi ucap terima kasih kepada Rasulullah. Kan sebab wahyu dah turun ni, Nabi pun dah sampaikan, wahyu dah turun daripada Allah. Terima kasihlah pada Nabi. Sayyidatina Aisyah senyap, diam saja. Kan baca hadis tu banyak yang kita boleh dapat. Kan Sayyidatina Aisyah sebenarnya terlalu terkejut dengan keadaan itu. Maksudnya, aku taklah menyangka sampai Allah Ta'ala turunkan ayat kepadaku untuk membersihkan diriku daripada pertuduhan itu. Tiba-tiba Allah Ta'ala muliakan sehingga Allah turunkan ayat Quran membersihkan Sayyidatina Aisyah. Jadi keadaan terkejut tu terlampau gembira atau terlampau terharu atau terlampau sedih dengan keadaan yang beliau hadapi, maka tak terlupa dia untuk mengucapkan terima kasih kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu hadis lagi yang masyhur berkenaan dengan seorang yang menjalani satu permusafiran kan, di padang pasir. Kemudian dia bawa barang-barang dia di atas unta, kemudian unta dia hilang. Kan semua barang-barang dia ada atas unta tu, kemudian unta tu hilang. Padang pasir ni tahulah tuan-tuan, kiri kanan depan belakang mana ada apa-apa petunjuk kan. Kalau dah hilang, tengok keliling tak ada tu, memang pakat hilang lah. Semua mungkin boleh jadi dia mati begitu sajalah tengah padang pasir tu. Lalu susah hati dia mengenangkan unta dia dan juga barang-barang dia hilang. Tiba-tiba sampai letih, sampai tertidur, bangun-bangun saja daripada tidur tu, unta tu dengan barang-barang tu ada kat sebelah dia. Macam mana keadaan dia kan, punya seronok dia terlampau seronok sangat dia, sampai dia ucapkan satu perkataan, itu kita panggil tersasul lah, tersasul. Apa ucapan dia? Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kan? Ya Allah, engkau hamba aku dan aku Tuhan kamu. Kan? Dia sabqul lisan, dia tersasul dia. Patut dia ucap terima kasih ya Allah kan. Dapat balik unta aku ni ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi tersasul keluar, dia bukan ucapan terima kasih ni keluar, bahkan terbalik pula. Ya Allah, engkau hamba aku dan aku Tuhan kamu. Sampai macam tu. Itu cerita tentang orang-orang yang dalam kehidupan ni mungkin adalah orang-orang yang lupa dia untuk ucapkan terima kasih. Adapun kita, jangan kita ambil hatilah. Jangan kita ambil hati dengan keadaan tersebut. Wallahu alam. Cukuplah dulu kita ambil sedikit saja hari ini 40 minit untuk kita bacakan satu hadis. Saya pun nak keluar sekejap untuk sedikit urusan berbaki, untuk uruskan tentang tempat kita ni, tempat mengaji kita. InsyaAllah saya promo sikit.
untuk esok kita akan ada satu kelas baru, kelas Fardu Ain Fiqh, Fiqh Ibadat yang akan dibahaskan tuntas bersama-sama dengan sahabat saya dan juga guru saya juga Al-Fadil Al-Faqih, Ustaz Ahmad Salahuddin Harun, yang kita berjayalah pujuk beliau, Alhamdulillah, untuk beliau menaburkan, memberikan ilmu kepada kita di Qubat Center. Kita akan baca kitab Safinatun Najah nanti. Saya uruskan juga untuk kitab itu. Qubat Center akan terbitkan terjemahan kitab Safinatun Najah yang akan dijual nanti. Saya akan maklumkanlah dalam grup. Dan juga untuk esok mukaddimahnya boleh tontonlah ramai-ramai insya-Allah. Selepas daripada kelas tafsir Ustaz Abdul Rahman, kita akan ada kelas Ustaz Ahmad Salahuddin untuk baca fiqh ibadat, untuk kita tambah baiklah kualiti ibadat kita dalam kita mengikuti syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi stay tune ramai-ramai besok, tunggu kelas tafsir pukul 9 dan pukul 10 insya-Allah kelas Ustaz Ahmad Salahuddin Harun yang akan membawakan mukaddimah besok dalam ilmu fiqh, untuk kita faham ilmu fiqh itu apa dulu sebelum kita masuk kitabnya nanti membahaskan fiqh ibadat secara detail. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada petang ini. Jazakumullah khairal jazak kerana sudi spend masa sama-sama untuk mendengar kuliah seketika pada petang ini. Mudah-mudahan Allah balas kita semua dengan kebaikan. Masa-masa yang kita spendkan untuk ilmu Allah, Allah gantikan masa-masa itu dengan disingkatkan masa kita kelak di yaumul hisab, di hari yang huru-hara hiruk pikuk keadaan manusia. Mudah-mudahan dipendekkan masa kita sehingga dipanjangkan pula keadaan sehingga kekal abadi kita dalam syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudi bersama-sama pada petang ini dan juga yang menonton kita juga pada siaran ulangan bagi yang tak sempat. Terima kasih semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.